Allahumma inna na'udzubika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Yang pertamanya kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas limpah kurnianya, di atas taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam ini Allah taala menempatkan kita di antara waktu maghrib dan isyak di dalam majlis kebaikan. Barangkali kalau Allah taala tidak mengurniakan taufiknya ke atas kita, kita pada masa ini tidak berada di dalam majlis-majlis kebaikan. Maka ini adalah sesuatu perkara yang perlu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, perlulah kita apabila kita melakukan satu-satu amalan kebaikan, seseorang itu perlu meluruskan niat dia semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang dia lakukan itu lillahi taala. Kerana apa? Kerana syarat bagi satu-satu amalan itu dikurniakan pahala bagi amalan kebaikan tu, perlulah ia diniatkan, perlulah ia apabila kita melakukannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara ini jarang diambil berat oleh sebahagian orang. Misalnya satu orang suami dia keluar rumah untuk mencari nafkah. Dalam hati dia niat dia nak cari nafkah untuk keluarga. Tapi perlu untuk dia niat awal lagi pada sebelum tu, keluar dia itu daripada rumah kerana Allah Subhanahu wa taala. Barulah perbuatan dia bekerja itu semua mendapat pahala oleh Allah. Allah taala beri pahala atas perbuatan kebaikan tu. Sama juga macam kita duduk dalam surau ni, kita niat, aku duduk di antara maghrib dan isyak ini semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka barulah duduk kita ini mendengar pengajian ilmu ini mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali orang yang tak berniat, maka tidak ada baginya pahala. Dia sekadar duduk je. Macam dia duduk di kedai kopi dan sebagainya. Dia duduk sajalah, tak ada niat kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat akan duduk dia itu pahala. Dan lebih dahsyat lagi, ada orang yang dia niatkan duduknya itu supaya dipuji-puji oleh orang. Supaya dia tidak dapat pahala. Kata Imam Al-Haddad, sungguh keji satu orang itu beramal dengan amalan akhirat bertujuan dengan imbuhan-imbuhan dunia. Sungguh keji orang yang beramal dengan amalan akhirat. Ada orang dia melazimi datang surau dan sebagainya. Itu amalan-amalan akhirat lah. Tapi tujuan dia apa? Tujuan dia untuk mendapatkan imbuhan-imbuhan atas dunia, mendapatkan pujian-pujian daripada manusia. Orang ini dia sangka dia keluar daripada surau, dia bawa balik pahala. Rupa-rupanya dia keluar daripada surau ini, dia bawa balik dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlulah seseorang itu meluruskan niatnya kerana Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Jadi tuan-tuan, pada malam ini saya Ustaz Muhammad Alif Haikal menggantikan Ustaz Hafiz. Dia ada kekangan, tak dapat hadir. Ustaz Hafiz di sini bawa tajuk dosa-dosa besar. Betul? Biro dakwah ada. Dosa-dosa besar, Ustaz Hafiz. Ala kulli hal, hari ini saya bawa manfaat bagi orang yang menjaga dirinya daripada melakukan dosa-dosa besar. Iaitu kita cerita pada malam ini berkaitan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Ketika di mizan kelak tuan-tuan, ketika berada pada timbangan pada hari kiamat kelak, akan ada 4 jenis golongan. Ada 4 jenis golongan di mizan kelak. Yang pertama, orang yang apabila ditimbang amalannya, dia mendapati amalan kebaikan dia maksiat-maksiat yang dibuat, maka orang ini dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, orang ini dia mendapati amalan kebaikan dia
orang ini juga selamat. Dia juga masuk dalam syurga Allah SWT, tapi setelah golongan yang pertama masuk tadi. Golongan pertama tadi yang lagi berat amalan kebaikan dia. Yang ketiga, orang yang apabila ditimbang amalan dia, dia mendapati amalan keburukan dia, amalan maksiat dia lagi berat daripada ketaatan-ketaatan yang dia lakukan. Maka orang ini dia berada pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yakni seandainya Allah Taala berkehendak untuk mengampunkan orang ini, maka akan diampun dosa dia dan dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya Allah Taala pada kehendaknya tidak mengampunkan orang yang amalan keburukan ini lebih berat, maka dia ini akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan akan diazab pada kadar dosa dia. Kemudian dia akan keluar daripada neraka dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 golongan yang pertama ini berlaku kepada orang yang mati dalam keadaan beriman. Orang yang mati dalam keadaan beriman. 3 golongan yang saya sebut ni. Sebab mati seseorang itu, boleh jadi orang itu mati dalam keadaan dia sempat bertaubat atas dosa-dosa dia. Maka dia mendapati kelak Allah Ta'ala menerima taubatnya dan dia lihat pada timbangan dia dah tak ada dah dosa yang dia buat atas dunia. Ada orang yang dia di atas dunia dia menjaga dirinya daripada melakukan dosa-dosa besar. Seperti mana yang jemaah di sini membincangkan dengan Ustaz Hafil. Dia menahan diri dia daripada melakukan dosa-dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menahan diri dia, menjauhkan dirinya daripada perkara-perkara dosa besar, kabair, dia ini akan dihapuskan dosa-dosa yang kecil itu. Orang yang menahan dirinya daripada melakukan dosa besar, jadi dosa-dosa kecil macam mana? Akibat dia dah menahan diri daripada melakukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecilnya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini asalkan mati dalam iman, mati dalam Islam, dia bukanlah melakukan perkara-perkara kekufuran ke apa ke, dia keluar daripada Islam ke atas dunia ni dia tak buat. Tapi dia mati dalam Islam. Maka ketika di mizan kelak dia akan mendapati dirinya salah satu daripada 3 golongan yang kita sebut tadi. Satu golongan yang pertama dia mendapati amalan ketaatan dia lebih berat. Golongan yang kedua dia mendapati amalan ketaatan dan amalan kemaksiatan itu sama berat. Dan golongan yang ketiga dia mendapati amalan kemaksiatan dia lagi berat daripada amalan ketaatan dia. Ala kulli hal, 3-3 ini masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Akan keluar daripada api neraka orang yang menyebut la ilaha illallah sedang di dalam hatinya ada sebesar zarah daripada iman. Zarah ni apa tuan-tuan? Saya tanya tuan-tuan duduk sini mengaji lama ni. Macam-macam tok guru duduk meja ni. Zarah tu apa? Ada yang tahu zarah tu apa? Ada sebahagian pendapat zarah ni benda, kalau kita sebut zarah ni benda paling kecil lah. Ada yang kata semut yang paling kecil sekali tu itulah zarah. Ataupun kata guru saya, zarah tu ialah habuk yang terlihat apabila kita selak langsir. Kita selak langsir, cahaya matahari masuk, nampak habuk. Yang habuk yang berterbangan tu, yang kecil tu, itulah ukuran zarah. Jadi ada sekurang-kurang besar tu iman dalam hati, orang ni akan keluar juga daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang dia mati dalam keadaan tidak beriman, walaupun atas dunia ni dari segi kita lihat dia ni orang baik, kita lihat dia ni satu suka buat kebajikan, suka bantu anak yatim, suka sedekah kepada orang, akan tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapati amalan kebaikan dia kosong, tak ada dia ketika ditimbang di atas
mizan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tuan-tuan? Syarat bagi amalan kebaikan yang dilakukan oleh satu-satu orang, dia Allah Taala khabarkan wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amalan soleh daripada lelaki-lelaki atau perempuan-perempuan dan dia beriman. Allah Taala tambah syarat dekat situ. Melakukan amal soleh saja tak cukup. Dia beriman. Barulah orang ini diganjari pahala atas amalan-amalan kebaikan dia. Dan seandainya seseorang itu rosak imannya, maka dia akan dapati kosong timbangan dia. Timbangan dia kosong. Maka perkara yang paling penting sekali seseorang itu perlu jaga atas dunia adalah akidah dia. Perlulah seseorang itu berakidah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, bagi orang yang mati dan dikumpulkan dia ini bersama orang-orang yang soleh, maka orang ini akan masuk ke sebuah tempat yang setiap orang Islam bercita-cita untuk masuk ke dalamnya. Yang mana tempat ini Allah Ta'ala khabarkan tiada lagi di dalamnya kepayahan, tiada lagi di dalamnya kesusahan. Tiada. Ada orang atas dunia dia cuba untuk menyenangkan dirinya pada hari tua. Jadi pada masa muda dia pulun kerja kau-kaunya, sebab dia nak masa hari tua dia hidup bebas hutang, tak ada masalah, tak ada nak fikir apa. Dia tahu dia bangun pagi pergi sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh pergi minum kedai kopi, lepas tu kan balik sembahyang duha baca Quran, lepas tu masuk waktu zuhur dia sembahyang zuhur. Dan begitulah hidup dia, dia dah tak ada dah nak fikir benda-benda yang menyusahkan ni. Akan tetapi kebahagiaan yang seseorang itu kecapi atas dunia bukan kebahagiaan yang tulen. Tulennya ini tidak dicampur langsung dengan perkara-perkara yang merisaukan dia, perkara-perkara yang menyebabkan dia sedih, perkara-perkara yang menyebabkan dia tidak bahagia. Tak berlaku. Pasti akan datang satu hari mati kaum kerabat dia, mati kawan-kawan dia, dan perkara itu mendatangkan kesedihan bagi dirinya. Sedangkan dia pada ketika itu dah bahagia dah seperti mana yang dia kehendaki. Tapi ada datang pada diri dia perkara-perkara tersebut. Adapun atas orang-orang yang soleh ketika dia berada dalam syurga, dah tak ada dah. Kesedihan dah tak ada, kepayahan dah tak ada, kesusahan dah tak ada. Memang semurni-murni kebahagiaan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun seseorang itu, kata guru saya, walaupun seseorang itu ahli syurga itu dia mengetahui ada daripada kalangan keluarganya tidak berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia sekadar mengetahui, bukan dia menjadi sedih pula dalam syurga. Sebab datang kepada dia pengetahuan bahawa ada daripada kalangan ahli keluarga dia tidak berada dalam syurga. Dia tak jadi sedih. Sebab Allah Ta'ala dah janji dah, orang masuk syurga, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan bagi diri mereka dan tidak ada kesusahan bagi diri mereka. Mereka cuma tahu saja. Jadi tuan-tuan, hari kiamat itu berlangsung lebih kurang 50,000 tahun. Hari kiamat tu berlangsung lebih kurang 50,000 tahun. Kita ni atas dunia ni tuan-tuan, hidup 70 tahun rasa lama tu. 70 tahun, lama betul 70 tahun. Tapi hari kiamat tu tuan-tuan, pada kita nak menunggu daripada bangkitnya kita daripada kubur-kubur kita, sehinggalah nanti ahli syurga masuk dalam syurga, ahli neraka masuk dalam neraka, itu tempohnya 50,000 tahun. 50,000 tahun. Adapun bagi orang-orang soleh, orang-orang yang mati dalam keadaan beriman, orang-orang yang bertakwa daripada wali-wali Allah, orang ini dia merasakan seperti petang menunggu maghrib. 50,000 tahun itu, kata Nabi SAW, bagi orang ini dia merasakan seperti petang menunggu maghrib. Dia tak rasa lama tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ada sebahagian orang yang Allah Ta'ala sampaikan kepada mereka ketika menjelang ajal mereka, dikhabarkan kepada mereka bahawa dia ini akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka timbul dalam hati dia rasa yang teramat seronok, teramat bahagia dan nak sampai kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukankah seseorang itu apabila dia melakukan sesuatu perkara yang menggembirakan dia, maka masa tu dia merasakan seperti sekejap. Tapi kalau dia buat benda yang dia tak suka, baru 5 minit. Baru 5 minit dia buat, dia ingat dia dah buat setengah jam dah.
Rupa-rupanya baru 5 minit je dia buat benda tu. Sebab benda tu dia tak suka. Tapi orang ini hati dia dah berkejar-kejar, berlumba-lumba dah. Jasad dia berada pada hari kiamat Allah SWT, tapi hati dia dah sampai kepada syurga Allah SWT. Maka kata Nabi, bagi orang soleh ini, orang-orang yang beriman ini, tempoh kiamat itu dia merasakan seperti petang menunggu maghrib. Sekadar itu sahaja dia punya rasa tempoh lama 50,000 tahun itu. Dan tuan-tuan, seseorang itu mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan atas sebab amalan soleh yang dia buat atas dunia, tak. Bukan sebab amalan soleh yang dia buat atas dunia. Kerana apa? Kerana mahalnya nikmat-nikmat yang Allah Taala kurniakan di dalam syurga tak padan dengan amalan soleh yang kita buat atas dunia, tak padan. Dia punya, kalau dikatakan, kalau dijualkan nikmat itu dan kita membelinya dengan amalan soleh yang kita lakukan, itu harganya tak padan, tak sama. Tapi seseorang itu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah kerana rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu dan kita makruf di sisi kita bagaimana kita nak mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain dan tidak bukan dengan kita memperbanyakkan melakukan amalan soleh. Kata Nabi SAW, la yunji ahadun minkum amalu, tidak akan berjaya, yakni dengan fahamnya tidak akan masuk syurga seseorang daripada kalian dengan amalannya. Kemudian para sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, dan tidak juga engkau ya Rasulullah. Dia tanya. Rasulullah jawab, ya, tidak juga aku. Yakni maksudnya bukan Rasulullah ni tak masuk syurga. Maksud dia Rasulullah nak mengajar kepada para sahabat yang kita ini tidak masuk syurga dengan amalan soleh kita. Kemudian apa jawab Nabi setelah itu? Illa an yataghammadani Allahu birahmah, kecuali Allah Ta'ala mengurniakan kepada aku rahmatnya. Jadi difahami daripada hadis ini bahawa seseorang itu masuk ke dalam syurga kerana rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, mengetahui tentang perihal syurga ini ada baginya faedah-faedah, fawaid-fawaid yang mana bukan kita hari ini bercerita tentang syurga, bukan hari ini kita dengar dekat telefon misalnya, kita dengar daripada video-video ustaz-ustaz bercerita tentang syurga ni macam ni, syurga ni macam ni. Bukan ia untuk semata-mata menambah pengetahuan kita. Bukan macam kita pergi tengok showroom rumah. Rumah ni 2 tingkat, bilik ada 3, bilik air ada 2. Bukan seperti itu. Faedah daripada kita mendengar, kita mengetahui tentang bagaimana hal syurga ini, kata Imam Al-Haddad, kerana apa kita mendengar perkara-perkara ini? Nafsu manusia itu ada 3 tingkatan. Nafsu manusia ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama namanya nafsu lawamah. Tingkatan yang pertama namanya nafsu lawamah. Orang yang ada nafsu lawamah ini, dia ini banyak melakukan maksiat, sedikit melakukan ketaatan. Orang yang ada nafsu lawamah ini. Jadi bagi orang ini kita ceritakan kepada mereka bagaimana hal api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sehari-hari hidup dia banyak melakukan maksiat, sikit je dia ada buat ketaatan, tak banyak ketaatan yang dia buat. Kita ceritakan kepada mereka bagaimana hal api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apabila ada pada dia pengetahuan bagaimana neraka Allah Subhanahu Wa Taala ini, tak kala dia nak buat maksiat, maka akan datang cerita-cerita tadi yang dia tahu tentang hal-hal api neraka. Perkara tersebut menghalang dia daripada terus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang pada tingkatan nafsu lawamah. Ada orang dia berada pada tingkatan nafsu yang seterusnya, iaitu nafsu mutalawwinah. Nafsu mutalawwinah, iaitu orang yang seharian hidupnya banyak melakukan ketaatan, sedikit melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT.
Tapi ala kulli hal sehari-hari hidup dia banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagi orang seperti ini, kata Imam Al-Haddad, diceritakan kepada mereka bagaimana syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ceritakan kepada mereka syurga Allah ni macam ni, macam ni, macam ni, supaya apabila ada pengetahuan tentang syurga dalam diri orang yang ada nafsu mutalawinah ini, maka apabila dia nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di tingkatan yang seterusnya iaitu nafsul mutmainnah. Ini yang mana Allah Taala firmankan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang berada pada tingkatan nafsul mutmainnah ini, orang ini apabila dia sampai pada level ini, ibadah yang dia lakukan itu kemanisan bagi dirinya, kelazatan. Bila dia melakukan ibadah itu satu kelazatan bagi dirinya. Barangkali kita melihat pada zaman ini kurang, tuan-tuan. Jarang, susah kita nak jumpa orang-orang seperti ini. Mungkin kalau kita bersohbat dengan tok guru pondok yang lama-lama, mungkin mereka berada pada tingkatan ini. Adapun orang-orang awam seperti kita barangkali tidak sampai kepada level ini. Tapi kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar akhir hayat kita Allah Taala sempatkan kita untuk berada pada tingkatan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini tak kala dia melakukan ibadah itu kelazatan bagi dirinya. Setelah syurga itu menjadi motivasi dia buat ibadah, setelah itu dia mendapati ibadah, setiap kali dia buat ibadah itu manis, lazat bagi dirinya, dia tenggelam dalam ibadah yang dia lakukan. Ada sahabat yang mereka beribadah lalu rumahnya terbakar. Orang duk jerit keluar, dia tak keluar. Kemudian setelah selesai ni nar jahannam min narid dunya, aku telah disibukkan dengan api sebarang musibah ni. Rumah terbakar pun dia kekal dalam ibadah ni. Ada para sahabat yang kakinya tertusuk anak panah. Kemudian orang fikir macam mana nak cabut anak panah ni. Dia kata kalau nak cabut tunggu dia aku semayang. Orang yang tertusuk kaki dengan anak panah tadi pun dia pun semayang. Tak kalau semayang sahabat yang lain cabut panah tu daripada kaki dia, dia pun tak sedar yang anak panah tu dah tercabut daripada kaki dia. Sebab apa? Sebab ibadah yang dilakukan itu manis bagi dirinya. Adapun kita, tuan-tuan, kalau saya lah lalat lalu saya lupa ni rakaat ke pertama atau rakaat kedua. Lupa pun lalat lalu kan. Ini para sahabat yang Allah Ta'ala sampaikan kepada mereka pada makam yang tinggi ini, boleh cabut anak panah ketika solat. Boleh cabut anak panah pada ketika solat pun mereka tak rasa pun kesakitan tersebut. Jadi tuan-tuan, ahli syurga itu jasadnya Allah Ta'ala besarkan seperti jasad Nabi Adam AS, iaitu tingginya 60 hasta. 60 hasta. Tuan-tuan kira lah 60 hasta. Tinggi lagi daripada surau ni saya rasa. 60 hasta. Lebarnya 7 hasta. Lebarnya 7 hasta. Dan umur ahli syurga itu Allah Ta'ala jadikan umur Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu umurnya 33 tahun. Umur Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kisahlah atas dunia dia mati dalam keadaan tua, dia mati dalam keadaan masih anak kecil, dia mati dalam keadaan remaja, umurnya di syurga 33 tahun. Sebab itu kita dengar Nabi bergurau dengan satu orang tua. Nabi tak bergurau perkara bohong macam kita. Kita bergurau bohong dia panjang. Tapi Nabi bergurau perkara itu bukan satu bohongan. Nabi bergurau dengan orang tua ni, Nabi kata dalam syurga mana ada orang tua.
Ini kalau tuan-tuan dengar daripada saya, tuan-tuan akan cakap, ini tak boleh pakai ni ustaz ni. Tapi ini Nabi yang cakap. Jadi bila orang perempuan, orang tua ini mendengar daripada Nabi kata, mana ada orang tua dalam syurga? Serta-merta dia menangis sebab dia mengingatkan bahawa dia tak dapat masuk syurga Allah SWT. Sebab ini Nabi cakap, bukan saya cakap. Lepas tu Nabi pun mengkhabarkan bahawa Allah Ta'ala jadikan orang di dalam syurga itu semuanya muda-muda. Dan Allah Ta'ala jadikan indahnya wajah-wajah ahli syurga ini seindah wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Dah tak ada dah ke atas dunia ni muka Jawa ke, muka mamak ke, muka apa ke, hidung penyek, hidung mancung semua dah tak ada dah. Allah Ta'ala jadikan atas dunia, Allah Ta'ala jadikan di dalam syurga semuanya muka seindah wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Betul, Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi tuan-tuan, kata Nabi SAW yang mana mafhumnya demi Tuhan, yakni syurga ialah cahaya yang bersinar gemilang. Di dalamnya banyak tumbuh-tumbuhan yang hijau yang indah dan istana yang tinggi dan sungai yang mengalir, buah-buahan yang ranum dan isteri yang jelita yang cantik dan pakaian-pakaian yang banyak di tempat tinggal yang abadi dalam kegembiraan, yakni yang berterusan, dan wajah-wajah yang cantik. Jadi tuan-tuan, di dalam sebahagian riwayat yang lain bagi hadis ni, Nabi memulakan cakap Nabi ini dengan Nabi bertanya, tidakkah di sana ada orang yang merindukan syurga? Kemudian Nabi berkata, demi Tuhan, syurga itu cahayanya bersinar gemilang, terang benderang. Allah Ta'ala jadikan mata ahli syurga itu kuat untuk menahan terangnya cahaya syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di dalam syurga berlaku siang dan malam, tetapi bukan difahami malam di dalam syurga seperti malam di atas dunia. Yang ini malam di atas dunia kita tengok dekat luar sana gelap, sekarang ni malam. Tapi Allah Ta'ala jadikan dekat syurga, bila malam ada tanda-tanda dia dan tahulah di syurga sekarang ni malam. Dan bila siang ada tanda-tanda dia dan ahli syurga tahu sekarang ni siang. Dan terangnya cahaya syurga itu seandainya dilihat dengan mata dunia, kekuatan mata dunia, maka akan buta mata dunia. Dan Allah Ta'ala jadikan ahli syurga itu matanya boleh melihat 1000 tahun perjalanan seperti dia melihat tapak tangannya sendiri. Yakni dikuatkan mata ahli syurga agar mampu menahan terangnya cahaya syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di dalam syurga ada banyak pohon-pohon yang menghijau yang menyedapkan mata ini memandangnya. Yang mana mata bila melihat kepada tumbuh-tumbuhan yang hijau ni, mata tu rasa terlagi-lagi nak tengok. Terlagi-lagi nak tengok. Dan di dalam syurga ada pohon yang kayunya diperbuat daripada emas, yang mana apabila ditiup angin akan keluar daripadanya suara-suara yang bunyi-bunyi yang merdu. Ada satu pohon nama dia pohon tuba. Besar pohon ni. Yang mana pohon tuba ini bayang-bayangnya sahaja 100 tahun perjalanan. Yang mana daripada pohon tuba ini keluar daripada pokok ini pakaian-pakaian ahli syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu daripada sutera-sutera. Keluar daripada pohon ni. Di dalam syurga ada buah-buahan yang besarnya besar tempayan. Kan tadi kita dah kata jasad ahli syurga tu besar. Jadi ada buah yang besar sebesar tempayan. Lalu apabila hati ahli syurga ni kata, ini kalau aku dapat makan ni sedap ni buah ni, maka Allah Ta'ala jadikan dahan yang ada buah tersebut tunduk kepada ahli syurga. Lalu ahli syurga memetik buah tersebut dan dia makan buah tersebut. Lalu apa jadi dekat pokok tadi? Kembali tegak dan keluar daripada pohon tadi satu biji buah lagi yang dah siap masak dah. Bukan macam atas dunia ni tuan-tuan. Tuan-tuan hari ni makan durian, tahun depan baru tuan-tuan makan durian balik. Bukan bulan ni makan durian, bulan depan makan durian, bulan satu lagi makan durian, tak ada. Tunggu balik durian tu dah jadi dah nak berbunga pula balik. Lepas tu kan jadi putih pula, lepas tu barulah sampai masa baru masak. Tapi tak, pohon tadi tegak balik dan keluar daripadanya sebiji buah macam tadi
dalam keadaan dah siap masak. Di dalam syurga ada sungai. Sungai di dalam syurga, tuan-tuan, bukan mengalir seperti sungai-sungai di atas dunia ni. Yang ni sungai-sungai di atas dunia mengalir di dalam parit-parit. Mana ada parit, lepas tu sungai itu mengalir di situ. Tapi di dalam syurga, kata guru saya, sungai itu mengalir dalam keadaan terapung. Sungai daripada susu, sungai daripada arak, sungai daripada madu. Dan ahli syurga minum daripada sungai-sungai ini bukan sebab ahli syurga haus. Bukan sebab ahli syurga ni dah banyak berjalan di dalam syurga, tiba-tiba dia jadi haus. Tak. Haus ni benda yang menyusahkan. Kita dah kata dah tadi, dalam syurga tak ada perkara yang menyusahkan. Haus telah dihilangkan daripada ahli syurga apabila mereka sebelum masuk syurga, setelah melintasi titian sirat, mereka akan berjumpa dengan kolam Nabi SAW. Dan tak kala itu ahli syurga akan minum daripada kolam Nabi-Nabi mereka, dan kita akan minum daripada kolam Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana setelah kita minum daripada air kolam Nabi ini, maka tidak akan rasa haus dah setelah itu. Dah hilang dah haus bagi diri kita. Dan di dalam syurga ada burung yang terbang. Dalam syurga ada burung terbang. Kemudian terdetik ahli syurga, ini kalau aku makan burung ni sedap ni, dapat makan burung ni. Kemudian Allah Ta'ala jadikan burung itu turun kepada ahli syurga tersebut dalam keadaan sudah siap dipanggang. Kemudian ahli syurga makan burung ni, Allah Ta'ala sediakan ini dalam keadaan dah masak panggang dah. Kemudian ahli syurga makan, tinggal tulang. Tulang je tinggal lah. Tulang tu tak dimakan lah. Kemudian Allah Ta'ala jadikan tulang-tulang tersebut bercantum menjadi burung balik dan terbang. Kita berhenti untuk azan dulu. Kita terus azan dulu. Baik. حي على الفلاح
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة سيدنا وبعث المقام محمد الذي. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu wasallam ala rasulillah. Dan di antara nikmat-nikmat lain tuan-tuan, di dalam syurga ada bagi setiap lelaki-lelaki itu bidadari. Ada bagi setiap lelaki-lelaki itu bidadari. Dan bidadari ini, seandainya dia memalingkan wajahnya ke dunia, maka akan terang timur dan barat dengan indahnya wajah bidadari ini. Dan bagi bidadari ini, ada bagi mereka penutup kepala, yakni seperti tudung. Kita pakai tudung ni, orang perempuan pakai tudung. Ada bagi mereka penutup kepala, yang mana dikhabarkan penutup kepala ini sahaja lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Itu kalau nak bahas bab bidadari ini, banyaklah kita cerita tentang seperti mutiara yang terjaga, mutiara yang tak disentuh dan sebagainya. Itu cerita tentang bidadari, tuan-tuan. Dan bagi setiap lelaki ini akan ada bidadari-bidadarinya. Dan bagi bidadari itu ada ketua. Ketua bagi setiap bidadari-bidadari yang kita kata tadi, seandainya dia memalingkan wajahnya ke dunia akan terang timur dan barat. Bidadari ini ada ketua dia. Ketua dia adalah isteri-isteri bagi ahli-ahli syurga atas dunia. Kalaulah Allah Ta'ala jadikan bidadari itu, dah diceritakan dalam Al-Quran dan hadis, bagaimana hebatnya, bagaimana indahnya, bagaimana pula Allah Ta'ala jadikan kepada isteri-isteri ahli syurga di dalam syurga kelak, yang mana isteri-isteri inilah yang menjadi ketua bagi bidadari-bidadari kelak di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan, ini sebahagian daripada nikmat-nikmat syurga yang kita ceritakan. Ada pula nanti ada nikmat yang tertinggi, iaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana kata Imam Abu Hanifah di dalam kitabnya Fiqhul Akbar, wallahu ta'ala yura fil akhirah wa yarahul mu'minun wa hum fil jannah bi'ayuni ru'usihim. Allah Ta'ala itu dilihat pada hari akhirat di dalam dan dilihatnya oleh orang-orang beriman sedang mereka berada di dalam syurga dengan mata kepala mereka sendiri. Kemudian kemudian Imam Abu Hanifah dia menyebutkan pada teks yang seterusnya, iaitu akidah, bagaimana kita melihat Allah SWT seperti mana akidah kita beriman kepada Allah SWT atas dunia. Yang ini tanpa Allah Ta'ala menyerupai makhluk, tanpa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat makhluk, tanpa Allah Ta'ala bersaiz, tanpa Allah Ta'ala ada jarak di antara antara ahli-ahli syurga yang melihat itu dengan Allah SWT. Tak ada jarak dekat, tak ada jarak jauh. Kerana di sisi ahli sunnah wal jamaah, kita beriman bahawa Allah Ta'ala telah ada sebelum diciptakan segala ini, sebelum diciptakan alam ini. Dan setelah diciptakan, Allah Ta'ala ciptakan masa, Allah Ta'ala ciptakan tempat, Allah Ta'ala ciptakan arah. Allah Ta'ala maha kaya daripada berhajat kepada segala ciptaannya. Allah Ta'ala, kita belajar dalam sifat 20, qiyamuhu binafsih. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada segala sesuatu. Allah Ta'ala ciptakan arash, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada arash. Allah Ta'ala ciptakan langit, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada langit. Allah Ta'ala ciptakan tempat, Allah Ta'ala ciptakan bumi, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada semua yang Allah Ta'ala ciptakan, kerana dia maha kaya daripada sekalian alam.
maka akidah ahli sunnah wal jamaah memutuskan bahawa Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Kerana tempat itu Allah Ta'ala ciptakan. Dan setelah Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala tidak pun berhajat kepada ciptaannya. Dan tanpa Allah Ta'ala itu menyerupai makhluk, Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai', dan tiada sesuatu pun menyerupainya. Tidak kita faham Allah Ta'ala itu dengan jisim, ada baginya tangan, ada baginya wajah, ada baginya kaki, tidak. Kerana Allah Ta'ala dah bagi tahu, laisa kamitslihi syai', Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu. Dan kata para ulama, la ya'lamu haqiqatallah illallah, tidak diketahui hakikat Allah kecuali Allah. Kata Imam Dhunnun al-Misri, yang ini daripada salah seorang daripada salaf, orang yang hidup 3 kurun yang awal setelah Nabi SAW. Apa kata Imam Dhunnun al-Misri? Mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dhalik. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Tapi kita ini beriman kepada Allah dengan sifat-sifat yang kita belajar. Cukup sekadar situ, bukan kita belajar ni nak tahu Allah Ta'ala ni macam mana, apa sebenarnya hakikat. Itu kata ulama tak dapat tahu. Sebab ulama kata tidak mengetahui hakikat Allah kecuali Allah. Maka itulah di antara nikmat yang paling tinggi di dalam syurga, melihat Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana akidah kita atas dunia, akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan di sana ada banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Di antaranya di dalam hadis kursi Allah Ta'ala khabarkan, a'datu li'ibadus salihin ma la ainun ra'at. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh apa yang mata tak pernah lihat, wala udhunun sami'at, dan apa yang telinga tak pernah dengar, wala khatar ala qalbi bashar, dan yang tak pernah terlintas langsung dalam hati manusia. Itu ada nikmatnya. Bahkan Nabi pun tak tahu. Nabi pun tak dikhabarkan tentang apakah nikmat ni. Tuan-tuan nak tahu nikmat tu apa? Apa nikmat dia tu? Kalau nak tahu, kita kena masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita tahu. Kalau saya pun, Nabi pun tak tahu, macam mana saya tahu? Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullah kulla khair. Kita tangguh majlis kita dengan tahlil 3 kali dan selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.